Baru-baru ni timbul satu isu yang agak pelik tapi menarik lah untuk kita beri perhatian, iaitu tentang apa yang disebut sebagai 3R tu. Dan rupanya 3R ni berkaitan sangat dengan politik, dengan kempen-kempen pilihan raya yang sedang berlaku atau telah berlaku tidak berapa lama yang lalu lah. Kita umumnya keliru, kita tak faham. Mula-mula kita tertanya-tanya, 3R ni apa? Apa yang dimaksudkan dengan 3R ni? Mula-mula saya fikirkan 3R tu ringgit, raja, tapi rupa-rupanya tidak. 3R ni katanya, kononnya merujuk kepada dalam bahasa Inggeris, religion, race dan royalty, iaitu agama, bangsa atau kaum, dan raja atau kesultanan. Hal ini timbul apabila pihak-pihak tertentu dalam politik kita merasakan ada pihak lain sedang menggunakan isu-isu ini untuk mendapatkan sokongan, mengungkit isu-isu ini untuk mendapatkan sokongan daripada para pengundi, dan mereka melarang orang bercakap tentang agama, bangsa dan raja. Ini satu hal yang agak pelik. Sedangkan tiga perkara ini memang menjadi sebahagian daripada kehidupan kita, cara hidup kita. Bahkan dalam perlembagaan persekutuan dan dalam rukun negara, hal-hal ini amat diberi keutamaan. Misalnya dalam rukun negara itu kesetiaan kepada raja dan negara. Begitu juga kepercayaan kepada Tuhan. Dan bahasa dalam perlembagaan kita, perkara 152, disebut bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan bagi negara kita. Jadi kalau kita dilarang bercakap tentang perkara-perkara ini, macam mana? Sedangkan kalau orang Islam, agama itu adalah cara hidup, menyentuh semua soal dalam kehidupan. Kita mengangkat raja, adakah salah? Begitu juga kita memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita, adakah salah? Jadi ini masalah. Jadi apa pun saya tak mau bincanglah tentang undang-undang, kerana hal ini, ulasan tentang perkara ini telah dilakukan oleh beberapa orang dengan hujah-hujah yang kuatlah, membantah larangan yang tidak bertempat dan tidak jelas itu. Ini masalahnya apabila kita mengeluarkan sesuatu pernyataan yang seakan-akan undang-undang tetapi tidak berasaskan undang-undang. Yang ingin saya sentuh di sini hanyalah tentang bahasa yang digunakan tu. Telah menjadi satu macam penyakit dalam masyarakat kita sejak dulu. Sejak sebelum merdeka, bahkan lebih teruk lagi setelah kita merdeka, iaitu suka menggunakan singkatan-singkatan daripada bahasa asing, khususnya di sini bahasa Inggeris, untuk bercakap tentang sesuatu hal. Maka dalam keadaan itulah orang bercakap tentang KPI contohnya, tentang RCI contohnya, apa benda pun tak tahu RCI ni, Royal Commission of Inquiry. Mengapa tak guna istilah dalam bahasa Melayu? Suruhanjaya Siasatan Diraja, tak boleh. Suruhanjaya S Siasatan Raja, SSR. Mengapa tak boleh? Mengapa RCI? Begitu juga MOU, NGO. Mengapa jadi begitu masyarakat kita? Ini yang menyebabkan setengah orang, terutama orang asing, keliru tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tu tadi. Mengapa jadi begitu? Maka kumpulan yang amat yakin dengan atau tentang keagungan bahasa mereka sendiri sedang berusaha menjadikan bahasa mereka yang asalnya bahasa asing itu sebagai bahasa penting di negara ini. Kita pula sedang meremehkan bahasa kita sendiri. Terlalu banyak singkatan-singkatan atau perkataan-perkataan dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris, kita gunakan tanpa soal. Masalah, kalau nak disenaraikan memang banyaklah. Jadi apa yang ingin saya komen di sini
apa yang ingin saya sebut di sini ialah tentang kecuaian kita terhadap penggunaan bahasa kebangsaan. Akibat daripada itulah perubahan ke arah mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang berdaulat, yang bahasa kebangsaan yang unggul itu sukar dilakukan. Bahkan sekarang surat-surat perjanjian, jual beli rumah dan sebagainya masih umumnya dalam bahasa asing. Sedangkan apalah susahnya sangat untuk membuat perjanjian tentang jual beli rumah ni, tapi masih dalam bahasa asing. Sehingga akhirnya masyarakat kita menyerahkan semua hal kepada peguam lah untuk melakukan, untuk menjalankan apa-apa perjanjian. Mereka tanda tangan tanpa faham, tanpa benar-benar mengetahui isi kandungan surat-surat perjanjian tu. Jadi banyak sangat kalau kita nak sebutlah tentang hal ini. Jadi seeloknya atau sebaik-baiknya, terutama bagi orang Melayu sendirilah, tapi orang Melayu lah yang selalu buat silap ni. Orang lain sedang memerhati dan orang lain ketawakan kita atau hairan dengan sikap kita terhadap bahasa kita sendiri. Kita kata kita merdeka, tapi kita masih terjajah, fikiran kita masih dijajah, sukar bagi kita untuk berubah. Kita tidak menolak penggunaan bahasa asing pada tempatnya. Dan sepatutnya rakyat Malaysia, terutama lebih-lebih lagi orang Melayu, hendaklah menguasai juga bahasa-bahasa lain. Bukan saja bahasa Inggeris, bahasa Arab, tapi juga bahasa lain lah. Jerman ke, Perancis ke, Jepun ke, untuk memudahkan kita mencari ilmu, menambah ilmu dan berhubung dengan dunia luar. Jadi kita tidak menolak pembelajaran dan penggunaan bahasa asing kena pada tempatnya. Tetapi apabila bercakap dalam bahasa kita, bahasa kebangsaan kita, gunalah bahasa kita. Mengapa diselit singkatan-singkatan yang sebenarnya berasal daripada perkataan bahasa asing? Telah terbukti bahawa kalau kita menggunakan singkatan-singkatan dalam bahasa kita itu secara rasmi, orang akan ikut, tak ada masalah. Contoh, DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, mengapa boleh? JKR, Jabatan Kerja Raya, mengapa boleh? Dulu JKR tu PWD, dulu PWD. Tapi orang yang guna JKR, maka semua orang guna JKR. Begitu juga TNB, Tenaga Nasional Berhad. Mengapa boleh? Mengapa boleh? Sebab kita guna dan orang akan ikut. Orang hutan, sampai sekarang, orang luar termasuk orang putih pun sebut orang hutan. Keris. Orang Melayu guna perkataan keris, dia tak kata dagger. Orang lain pun guna perkataan keris. Rambutan. Orang guna perkataan rambutan. Langsat. Orang boleh guna langsat. Durian. Orang guna perkataan durian. Jadi apa masalah dengan kita ni? Kita yang keliru. Kita marah orang, mengatakan orang keliru. Sebenarnya kita yang keliru. Jadi selagi kita tidak berubah, keadaan kita akan terus ketinggalan lah sampai bila-bila. Ini hanya tentang isu bahasa. Jadi apabila saya sebut tentang 3R ni, saya tak mau bincang tentang kedudukan hal itu dari segi undang-undang. Biarlah pakar-pakar undang-undang bercakap tentangnya. Tapi saya hanya menyentuh tentang isu bahasa kerana saya dapati ia sudah sampai kepada satu puncak yang amat menyedihkanlah dalam penggunaan bahasa pendaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sebab ia digunakan secara sewenang-wenang oleh semua orang daripada peringkat paling tinggi sampailah kepada orang-orang biasa yang tak faham pun. Dia cakap tentang KPI lah, tentang macam-macam tanpa faham, tapi oleh sebab disebut maka dia pun sebutlah begitu. Jadi akhirnya apa akan jadi dengan kita lah tentang hal ni.